Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Abrul bin Ruslan dari Unit Bahasa Melayu 2. Dan saya Siti Fatihah binti Saleh, juga dari Unit Bahasa Melayu 2. Kami akan mempersembahkan persembahan dialog satu majlis, iaitu Majlis Bicara Perkongsian Ilmu Pemartabatan Bahasa Melayu yang dihadiri oleh dua tokoh yang mempunyai gelaran ikhtisas. Saya akan memegang gelaran Ikhtisas Teknologis Dr. Ahmad Abrul. Dan saya akan memegang gelaran ikhtisas Profesor Dr. Siti Fatihah. Dan Haziq akan memegang watak tambahan sebagai pengerusi majlis. Jadi, apa tunggu lagi? Mari kita mulakan. Profesor, bolehkah Prof menceritakan situasi bahasa Melayu bagi murid-murid di sekolah? Adakah murid-murid mengaplikasikan dengan baik kemahiran komunikasi bahasa Melayu? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Pelbagai cabaran akan dihadapi oleh para guru untuk mendidik pelajar agar menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi dengan betul. Apa tidaknya, ketika guru bahasa Melayu berbuat demikian, terdapat sesetengah guru mata pelajaran bukan bahasa Melayu tidak mempedulikan langsung tentang aspek kebahasaan. Bagi mereka, soal binaan ayat, penggunaan imbuhan dan juga ejaan yang betul tidak penting asalkan perkara yang disampaikan itu difahami oleh pelajar. Apabila keputusan peperiksaan diumumkan, memang terdapat segelintir pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan bagi subjek Bahasa Melayu bertulis, tetapi pelajar yang berkenaan amat lemah apabila berkomunikasi secara lisan. Penggunaan dialek yang berterusan termasuk di sekolah adalah antara faktornya. Di sekolah memang terdapat segelintir guru yang cenderung menggunakan dialek ketika mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dan juga semasa menyampaikan ucapan dalam perhimpunan pagi di sekolah. Kecelaruan semakin ketara apabila akhir-akhir ini terpampang pelbagai slogan atau nama program yang tertulis dalam dialek tertentu dengan pelbagai kesalahan bahasa dan ejaan. Lebih aneh lagi, perkara ini turut dilakukan oleh unit-unit tertentu dalam organisasi pendidikan. Selain menampakkan ketidakfahaman pihak yang berkenaan terhadap konteks penggunaan bahasa rasmi, tindakan tersebut seolah-olah menggalakkan penggunaan dialek dalam kalangan pelajar. Jadi, mampukah pelajar menggunakan bahasa Melayu dengan betul sekiranya mereka berada dalam persekitaraan penggunaan dialek yang berterusan? Penggunaan bahasa rojak sama ada oleh media cetak atau media elektronik turut mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu pelajar dan masyarakat. Kini, kebanyakan pelajar gemar sekali meniru individu tertentu yang barangkali berasa hebat apabila berbicara dengan menggunakan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Selangor oleh rakan-rakan dan amalan menggunakan bahasa SMS pula tidak kurang pentingnya dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Melayu pelajar di sekolah, termasuk ketika menjawab soalan peperiksaan. Perkara ini merupakan satu lagi cabaran kepada guru bahasa Melayu dalam usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu di institusi yang mulia itu. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Seterusnya, begitulah takrifan ringkas tentang pemartabatan bahasa Melayu. Jika dihalusi, bahasa Melayu merupakan elemen penting untuk membina jati diri dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi dalam jiwa generasi muda sekarang. Maka kita dengar pandangan Dr. Ahmad Abrul tentang kepentingan memartabatkan bahasa Melayu. Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kepentingan memartabatkan bahasa Melayu antaranya dapat dilihat selama hampir setengah abad negara menikmati kemerdekaan.
Bahasa Melayu telah menjadi salah satu asas pembinaan negara yang penting melalui 3 fungsi, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu, bahasa Melayu telah memungkinkan berlangsungnya pendemokrasian pendidikan apabila sejumlah besar generasi muda mendapat peluang belajar dalam bahasa kebangsaan. Tanpa kekangan faktor taraf sosioekonomi dan pengasingan etnik serta halangan bahasa penghantar ilmu yang dahulunya didominasi oleh bahasa Inggeris, memandangkan bahasa Melayu dikuasai dan digunakan oleh majoriti rakyat Malaysia dan pada waktu yang sama, ianya juga dapat merupakan bahasa kebangsaan, maka amat wajar bahasa ini dijadikan bahasa pengantar kepada mata pelajaran di sekolah. Ini bukan sahaja kerana untuk lebih mudah memahami pelajaran, tetapi pada waktu yang sama ianya juga untuk tujuan perpaduan kaum. Tambahan pula, guru-guru yang sedia ada pada hari ini sudah terlatih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar bagi tujuan mengajar, kerana sistem pendidikan yang telah mereka lalui sekian lama dan juga kerana penguasaan mereka yang baik disebabkan oleh majoriti dari mereka adalah daripada kalangan rakyat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama untuk komunikasi. Buku-buku di dalam mata pelajaran sains dan matematik juga semuanya sudah ada di dalam bahasa Melayu semenjak dari darjah 1 hinggalah ke tingkatan 5. Bukan sedikit usaha yang telah dilakukan untuk menghasilkan buku-buku ini. Kesimpulannya, kita mempunyai alasan yang cukup untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam pembelajaran matematik dan sains di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Siti Fatihah dan Teknologis Dr. Ahmad Abrar kerana sudi meluangkan masa dalam perkongsian ringkas hari ini. Setakat itu sahaja video simulasi daripada kami. Sekian, terima kasih. Satu majlis, iaitu majlis bicara perkongsian ilmu permatab Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak boleh sekarang. Okay, terima kasih. Pelbagai cabaran akan dihadapi oleh para guru untuk